Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan sempena dengan bulan Ramadan kali ini. Dan kali ini Abang dapatkan satu cerita daripada email yang memang lain macam. Belum pernah Abang sentuh cerita yang macam ni. Lain macam ceritanya boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran dan hiburan sewaktu bulan Ramadan ni. Abang sekarang ni bermulakan cerita lebih kurang pukul 1.30. Abang macam terfikir, waktu abang bercerita lah dalam malam-malam ni, agaknya salah satu malam Lailatul Qadar agaknya. Jadi doa dululah kan. Mana tahu doa kita makbul. Jadi sebelum abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum abang mulakan cerita, ini adalah uniform abang yang kedua. Abang belum lagi nak buat jualan tentang uniform-uniform ni, tapi abang pakai sebagai menggantikan uniform yang lama. Dan ini adalah antara uniformnya dan direka sendiri oleh abang. Nampak menarik, JSPL. Meriah sangat. Jadi lepas ni abang akan pakai uniform-uniform baru dengan warna-warni yang berlainan. Kalau ada permintaan nak beli, nanti barulah abang buka harga. Sementara waktu ni memang abang pakai untuk suka-suka je lah. Tapi saiznya ni besar tau. Sebabnya seiring dengan usia. Dah berusia bertambah ni, tak payahlah abang pakai ketat-ketat lagi. Lagipun tak berapa nak manis lah kan. Jadi sebelum abang mulakan cerita, bukan. Jadi abang akan mulakan cerita kali ini. Mulanya cerita ni sebenarnya berlaku lebih kurang tahun 2011 dekat Johor Bahru. Yang ceritakan ke abang ni adalah orang yang menghantarkan email, namanya Hamdan. Dia kata pada waktu tu dia dapat kerja dekat Johor Bahru, dan disebabkan dia tak berapa kenal sangat dengan orang Johor, sebab dia ni asalnya orang Kuala Lumpur, jadi berpindah ke Johor Bahru boleh dikatakan satu langkah hijrah yang barulah. Bila sampai dekat Johor Bahru tu, cari rumah, itu benda yang pertama. Cari. Asalnya dia kata nak cari bilik sewa, nak cari rumah lebih kurang, nak cari bilik sewa. Tapi cari tak jumpa pula bilik sewanya. Kalau ada pun, bilik sewa ni memang sangat mahal. Dan ada juga dia tengok beberapa bilik sewa, tapi tak berkenan di hati. Waktu tu dia kata dia sampai awal ke Johor Bahru sebelum hari nak mulakan kerja. Mula kerja hari Isnin, tapi dia dah sampai Johor Bahru lebih kurang hari Jumaat. Tujuannya nak cari rumah sewa. Cari, akhirnya jumpalah rumah sewa. Rumah sewa tu memang boleh katakan cantik keadaannya, walaupun kedudukannya agak jauh sikit daripada tempat kerja. Tapi dengan sewanya yang agak mahal, dia tak ada pilihan lain, kata Hamdan. Nak tak nak, dia ambil juga rumah ni. Dalam pemikiran dia ambil rumah ni dulu, dia bayar deposit, lepas tu dia akan cari penyewa-penyewa lain. Dia akan iklankan bilik kosong dekat 7E ataupun dekat surat khabar, surat khabar lebih kurang. Jadi mana-mana orang yang nak menyewa dengan dia akan menghubungi dia. Dengan kata lain, nanti dia tak adalah bayar sewa mahal sangat, sebab bilik-bilik lain sudah pun disewakan. Kat sinilah mula ceritanya. Jadi bila ramai orang yang hubungi dia untuk menyewa bilik dengan dia, disebabkan terlalu ramai, mungkin sebabkan harga yang murah, dia kata pada waktu tu dia letak satu bilik orang cas selalu 300, tapi dia pada waktu tu satu bilik dia cas 150 aja, termasuk api dan juga air. Jadi berebutlah orang. Ramailah yang hubungi dia, nak duduk dengan dia, nak menyewa bilik. Di antara semua orang yang datang tu, dia terpaksa tapis-tapis. Ramailah orang yang berjumpa dengan dia, macam-macam orang. Yang besar, yang kurus, yang tinggi, yang rendah, macam-macam latar belakang dan pekerjaan. Dia kata. Jadi dia pun pilihlah, sebabkan rumah tu ada 3 bilik, dia dah pilih seorang penyewa. Sebab dia nampak budak ni jenis yang biasa, yang alim, yang orang kata orang solat lah, orang semayang, orang solat mengaji. Sebabnya dia nak rumahnya ni dirahmati. Jadi untuk mencari penyewa yang ketiga ni, banyak juga dia jumpa orang. Tapi pada satu hari, ada seorang lelaki datang jumpa dia.
Dan lelaki tu agak pelik. Sebabnya waktu dia berjumpa tu, sebelum dia nak menyatakan yang nak menyewa bilik, dia ni minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia kata. Lepas tu si Hamdan ni pun tanyalah, kenapa lah minta maaf. Dia kata dia memang nak sewa bilik ni dan dia nak sewa dengan harga 3 kali ganda. Jadi mula-mulanya bila dengar 3 kali ganda, Hamdan kata benda ni memang sesuatu yang sangat bagus lah kan. Jadi kuranglah sikit dia bayar sewa nanti. Tapi Hamdan kena tanya dulu kenapa dia nak bayar sampai 3 kali ganda. Rupanya yang nak duduk dengan dia ni bukanlah orang yang datang berjumpa dengan Hamdan. Lelaki tu kita letak namanya sebagai Ramlan lah kan. Yang si Encik Ramlan ni datang, dia kata dia nak letak bapak dia dekat rumah tu. Mula-mula Hamdan nak memang tolak. Dia kata dia ada calon lain. Dia bagi alasan macam tu. Sebab dia tak nak lah orang tua duduk rumah dia ni, takut jadi apa-apa kan. Jadi dia tolak lah. Disebabkan tu yang Cik Ramlan ni tadi minta tolong sangat-sangat. Tengok rupa dia memang betul-betul terdesak dan sangat ikhlas. Last Hamdan pun tanyalah, kenapalah Ramlan nak sangat letak bapak dia dekat rumah sewa. Rupanya ada peristiwa yang tidak baik terjadi di antara bapak dia dengan isteri dia, yang menyebabkan isteri dia ni memang tak nak bapak mertuanya duduk dengan dia. Mula-mulanya Hamdan berasa macam lantaklah, yang ada masalah kamu berdua kan, tak ada kena-mengena dengan saya. Tapi selepas diceritakan lanjut apa yang terjadi pada orang tua ni, barulah Hamdan tenang hati menerima dia seadanya. Macam ni, rupanya bapak dia ni jenis yang waktu mudanya dulu agak nakal-nakal sikit lah. Haji faham-faham je lah dengan menantu-menantu perempuan. Jadi Encik Ramlan ni adalah anak sulung. Bila bapak dia duduk dekat rumah dia, si bapak ni tadi selalu berkelakuan yang tak senonoh dengan menantu perempuan, yang menyebabkan menantu perempuan ni memang tak nak bapak mertua duduk dengan dia. Jadi bila dengar keadaan macam tu, fahamlah Hamdan. Dia pun rasa simpati dan dia berjanjilah nak menolong seadanya. Bila dengar tawaran diterima, terus Encik Ramlan letak bapak dia dekat rumah tu keesokan harinya, dan dia terus bayar bukan 3 kali ganda, tapi 5 kali ganda daripada harga yang ditawarkan. Sepatutnya 150. Yang ni dah naik 5 kali ganda. 5, 6, 7. 700 setengah lebih kurang. Ni abang terus kira macam tu. Jadi di sinilah permulaan ceritanya. Mula-mula si atuk ni tadi, pakcik ni tadi tak tahu nama. Sampai kesudah cerita ni, Hamdan kata dia tak tahu nama pakcik ni. Jadi mula-mula atuk ni pun diletakkan malam pertama bila atuk tu duduk dekat situ. Waktu tu Hamdan dekat bilik atas, dekat tingkat atas ada 2 bilik, dekat tingkat bawah ada 1 bilik. Jadi waktu tengah tidur tu, tiba-tiba Hamdan dengar ada orang menjerit kuat sangat, seolah-olah macam jatuh ataupun kena pukul. Jadi Hamdan pun terus terbangun sebab dia fikir dalam rumah dia ada orang tua. Takut-takut yang si atuk ni jatuh daripada katil. Jadi dia pun berlarilah turun ke bawah. Dia dengar orang menjerit macam tu kan. Bila dia sampai kat tingkat bawah, sekali lagi ada orang menjerit, dan bunyi jeritan tu memang confirm datang daripada bilik bawah. Ya Allah, abang pula yang meremang. Jadi dia pun rasa macam tak sedap. Dia ketuklah pintu atuk tu. Dia kata, Tok bangun Tok, kenapa, okey ke tidak ni, okey ke tidak? Jadi selepas ketuk 2-3 kali tak ada orang menyahut, Hamdan pun bukalah pintu nak pastikan atuk tu okey ke tidak. Bila dia buka pintu, dia tengok atuk tu tidur. Tapi memang dia dengar bunyi jeritan tu memang seolah-olah macam kena pukul. Jadi fikir dia mungkin atuk ni berhalusinasi ataupun jenis yang tidur mimpi yang bukan-bukan, lepas tu menjerit-jerit. Jadi orang yang mengigau, kata mengigau. Memang selalunya orang macam tu kan. Jadi dia pun balik semula ke bilik dia, sambung tidur. Besok pagi dia tanya dengan seorang lagi penyewa yang bilik atas, dengar tak malam tadi ada orang menjerit. Dia kata, sorry bang, saya memang tidur mati, saya tak ingat apa-apa dan saya pun tak tahu dengar ada orang menjerit. Jadi cerita tu tamat dekat situ je lah. Bila besoknya pergi kerja macam biasa, tinggallah atuk tu seorang-seorang kat rumah. Yang bagusnya
Setiap tengah hari, si anak dia tadi, Encik Ramlan ni tadi akan datang hantar nasi. Dia tengok keadaan bapak dia. Sebab Encik Ramlan ni nampak macam kerja sendiri, macam bisnes lah. Jadi dia boleh lah datang tengok bapak dia. Walaupun dia letak bapak dia dekat rumah, sewa orang jantan, sewa orang bujang, tapi masih lagi dia ada menjalankan tanggungjawab yang baik. Jadi pada malam keduanya, waktu tu tengah malam, waktu tu memang kata Ramlan, dia dah rasa tak sedap hati. Sebabnya peristiwa yang pertama tu membuatkan dia rasa terteka-teka. Adakah orang tua ni mempunyai sesuatu ataupun ilmu, ataupun memang dia jenis yang mengigau. Jadi waktu nak tidur tu puaslah si Hamdan ni bacalah segala macam ayatul kursi, bukan tahap apa, maksudnya benda-benda yang berkaitan lah kan. Tepat pukul 2:30 pagi, tiba-tiba dengar bunyi benda jatuh. Dan betul tu memang sangat kuat. Datangnya daripada tingkat bawah. Yang Hamdan fikir, ini mesti ada orang nak masuk, nak menceroboh. Dia pun keluar daripada bilik dalam keadaan yang huru-hara. Waktu tu dia kata baru dia lelap mata. Dia baru je nak masuk tidur sebab dia buat kerja sebelum tu kan, dia kata. Jadi dia pun turun ke bawah, tengok ke bawah, nak pastikan ada ke tidak benda-benda yang tak baik ataupun benda-benda yang bahaya. Jadi selepas dia turun bawah, dengar macam bunyi almari jatuh, dengar macam bunyi benda yang berat jatuh, datangnya daripada bilik si atuk. Dan Hamdan pun sekali lagi ketuk pintu bilik atuk. Bila ketuk pintu bilik atuk, bunyi benda yang jatuh, bunyi benda yang menghempas ke lantai sekuat-kuatnya ni hilang macam tu aja. Padahal dia kata macam nak runtuh bilik tu. Jadi dia pun tak sedap hati, ketuk 2-3 kali, atuk tu tak menyahut, dia pun buka lah pintu. Waktu dia buka pintu, sambil tu tangan dia mengaba lah buka lampu. Bila lampu terbuka, dia tengok keadaan bilik memang betul-betul bersih, tak ada apa benda pun yang jatuh, tak ada macam orang berselerak ataupun bunyi tak logik. Dia kata memang bunyi benda jatuh datang pada bilik tu, tapi bilik tu memang tak ada apa-apa dan atuk tu tidur dengan selamba badaknya. Jadi dia pun terfikirlah, adakah benda ni memang halusinasi datang daripada dia sendiri, ataupun dia berangan, dia kata, ataupun benda ni betul-betul ada kaitan dengan alam sebelah. Dia pun tak tahu. Esok paginya dia ceritalah benda ni dengan Cik Ramlan melalui panggilan telefon lah kan. Dia cerita dengan Cik Ramlan. Cik Ramlan kata sepanjang dia kenal dengan bapak dia, memang bapak dia tak pernah ada benda-benda yang mengarut-ngarut ataupun alam-alam sebelah punya ilmu. Tapi dia tak sangkalah terjadi kejadian macam ni. Bila dah anaknya cakap macam tu, takkanlah Hamdan kata, ya bapak engkau ni ada benda-benda, lebih baik kau cek. Tak akan nak cakap macam tu kan. Jadi pendam je lah. Mungkin dia yang berhalusinasi buat kerja sampai tengah malam. Jadi dia pun pergi kerja macam biasa, aktiviti. Malam seterusnya tak jadi apa-apa. Okey, malam selepas tu pun tak jadi apa-apa. Menjarak sampai seminggu tak jadi apa-apa. Semuanya okey. Tapi selepas minggu jadi sekali lagi. Dan kali ni memang betul-betul kecut perut. Dan kejadian ni berlaku waktu tu bukan tengah malam, masih lagi awal malam, lebih kurang pukul 12.30 malam, pukul 12.30. Waktu tu Hamdan masih lagi buat kerja. Dan dia macam biasalah kalau buat kerja menghadap komputer tu memang dia leka lah buat kerjanya. Dan dalam tak sedar-sedar tu dia pun rasa tekak dia pun kering. Dia pun turunlah ke bawah, dia kata. Pada waktu tu, lupa abang nak beritahu, satu lagi roommate dia ni kerja shift. Jadi kadang-kadang malam dia ada kat rumah, kadang-kadang malam dia tak ada kat rumah, dia kerja malam, macam tu lah dia kena. Jadi pada malam tu dengan tekak dia kering, lepas-lepas dia habis buat kerja, dia pun turun lah bawah. Dia tujuannya adalah nak minum air. Pukul 12.30 memang dia fikir atuk tu dah tidur, dalam seminggu ni tak ada gangguan apa-apa. Sekali dia turun bawah, ya Allah, kalau abang lah memang abang terkejut gila. Dia turun bawah, sekali tengok atuk tu tengah tengok TV. Yang dia jadi peliknya, dia tak pernah ajar atuk tu tengok TV, macam mana cara nak buka TV, dia tak pernah ajar. Dan dia tak pernah beritahu yang TV tu ada siaran-siaran astro, dia tak pernah beritahu. Dan yang paling cun sekali, dia memang letak remote TV tu dekat almari yang agak jauh daripada TV. Sebenarnya bukan dia nak letak remote tu jauh, cumanya dia kata pada waktu tu entahlah kenapa dia letak jauh, itu memang menjadi kebiasaan dia. Dan macam mana atuk tu boleh jumpa remote, dan macam mana atuk tu boleh buka TV, sedangkan nak buka TV tu terlalu banyak switch yang perlu di-on-kan. Dan atuk tu berumur 70 lebih. Dia bukan orang-orang yang jenis gadget-gadget yang boleh buka TV, tak boleh. Dan
Dan waktu dia turun bawah tu, dia tengok atuk tu tengah tengok TV, menghadap TV. Dan yang paling best sekali, atuk tu tengok siaran yang kosong. Faham kan? Siaran yang tak ada. Yang macam tu. Dah dalam otak kita, kalau abang kena, salah abang kata memang membela orang tua ni. Besok pagi dia jumpa anak dia, dia cerita benda ni. Bapak Encik Roslan ni ada benda-benda yang pelik-pelik ke? Cik Roslan kata tak ada. Dia kata bapak dia ni memang, walaupun masa mudanya dulu memang rancak, tapi bila dah tua-tua ni memang tidur dekat, maksudnya orang masjid lah, selalu pergi balik masjid. Mustahil ada benda-benda macam ni. Selepas beberapa kejadian, kalau kita yang jadi yang Hamdan, kalau kita ni Hamdan, sasalah kita ni memang rasa macam lebih baiklah Pak Atuk tu pergi daripada sini. Rasa tak tenteram hidup. Jadi itu yang dilakukan oleh Hamdan. Dia beritahu dekat anaknya, iaitu Cik Roslan, yang mana bapak dia ni memang pelik-pelik. Lebih baiklah Cik Roslan bawa bapak Cik Roslan ni pergi daripada sini. Tapi Cik Roslan minta maaf. Dia kata dia tak boleh nak bawa bapak dia sebab dia ada juga suarakan benda tu kepada isteri dia. Isteri dia cakap memang tak nak lah. Jadi bila dah isteri tak nak macam mana? Sebab bukan salah isteri, dia kata dia tahu salah bapak dia. Sebab bapak ni masa muda memang agak pelik-pelik sikit dengan menantu perempuan. Jadi dia kata macam ni lah penyelesaiannya, kata Hamdan. Apa kata malam ni dia tidur dengan bapak dia, tengok macam mana. Takut-takut waktu dia tidur tu terjadi peristiwa yang dimaksudkan. Bapak dia jenis yang pelik-pelik. Jadi anak dia boleh jadi saksi mata. Jadi pada malam tu Encik Roslan pun tidurlah sebilik dengan bapak dia. Malam tu biasalah kalau cerita-cerita seram ni, malam yang waktu dia untuk mencari saksi, memang tak adalah bapak dia dalam keadaannya okey, menjerit tidak, bunyi rontoh-rontoh tak ada. Lepas tu tengok TV pun tidak. Memang bapak dia berkelakuan baik. Oh lupa abang cakap, bapak dia ni memang tak banyak cakap, senyap aja. Macam ada sedikit masalah dalam pemikiran lah. Jadi jangan termenung je macam tu. Tapi bila kencing berak dia buat. Maksudnya dia boleh uruskan diri sendiri. Mandi boleh. Lepas tu dia boleh makan sendiri. Jadi itu je lah masalahnya bapak dia. Jadi lepas 2 hari Cik Roslan tidur dengan bapak dia, dah tak jadi apa-apa. Terpaksalah merelakan lah. Cik Hamdan kata tak ada nak jadi bukti lah. Lepas tu Cik Roslan dah mula pandang slack lah. Dia kata macam, kalau nak sewa banyak, cakap je lah. Janganlah buat mulut. Boleh ayat ni macam tu lah. Kalaulah Cik Hamdan nak sewa lebih, boleh. Tapi janganlah mengata bapak saya macam tu. Ayat yang elok sikit kan. Jadi Hamdan pun rasa macam dia tak boleh nak mempertahankan diri dia sebab dia tak ada bukti. Okay, ini dah masuk peristiwa yang ekstrim dalam semua pengalaman ekstrim. Pada satu malam tu, waktu tu hujan. Biasalah bila hujan kita senang rasa nak terkencing tengah malam kan. Lebih kurang pukul 3:30 pagi hujan ribut betul kat luar tu, memang hujan habislah dia kata. Dia pun keluarlah daripada dia pun turunlah daripada katil nak ke bilik air. Waktu dia nak ke bilik air tu, dia dengar ada orang bagi salam dekat pintu depan. Pukul 3:30. Waktu tu dia memang dia tahu pukul 3:30 pagi, tapi dia takut kalau ada berlaku hal-hal kecemasan. Jadi dia pun lepas buang air, pergilah bekerja ke tingkat bawah. Waktu dia turun tangga tu, bunyi lagi orang bagi salam. Jadi dia pun turun dengan keadaan yang tak berapa nak takut. Dia kata seram tapi tak berapa nak takut. Bila sampai dekat bawah, seluruh kawasan bawah tu memang gelap gelita. Memang tak ada lampu. Walaupun memang selalunya dia akan gelapkan. Cuma pada malam tu dia kata gelapnya lain macam. Bila dia sampai kat bawah, waktu dia nak cari suis lampu, lepas tu dia nampak si atuk tu duduk dekat kerusi. Seram kan? Dia duduk kat kerusi dalam gelap. Lepas tu dia terhangguk-hangguk. Waktu tu Hamdan dah tak boleh nak tekan suis lampu. Dia rasa macam satu badan dia tu kaku tau. Abang punya kowe pun dah warna merah dah. Seram pula pun rasa. Lalu roda ke apa? Jadi waktu tu dia dah satu badan dia terkaku. Dia tak boleh nak buka lampu. Waktu dia cuba kumpul kekuatan untuk buka lampu, sekali si atuk ni bagi salam dekat dia. Waktu atuk tu bagi salam, barulah Hamdan tahu yang salam tu datang daripada si atuk ni tadi, yang tak banyak cakap, yang pelik tu kan. Tapi atuk tu bagi salam,
Salam yang memang tak boleh nak diterima dan tak boleh nak dinyahut, nak disambut. Dia cakap macam ni. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ambil bantal memang tepuk lah orang tu ni. Aduh. Waktu tu Hamdan kata, kalau adalah air kencing lagi dekat dalam pundi kencing, dah lama dia terkencing dah. Dia kata dia punya seram tu lebih seram daripada cerita seram yang dia pernah tengok. Waktu tu dia pun tak boleh menjawab. Entahlah, dia kata takut-takut, dia kata, tapi dia pun jawab Waalaikumsalam dalam keadaan tegang macam tu kan. Waktu dia menyawat, dia cakap Waalaikumsalam tu, terus atuk tu gelap. Dia pun nyalakan lampu, dia tengok atuk tu memang ada kat situ. Asah lah, bukan hantu lah, memang orang lah. Dia terus buat berani lah. Dia kata, atuk kenapa? Atuk dekat luar ni kenapa? Atuk tidur kat bilik. Diam je, dia tak banyak cakap. Jadi Hamdan pun bawa lah, tuntun atuk tu bawa masuk dalam bilik, kunci pintu. Bila besok paginya dia terus beritahu dekat anak dia, minta bawa bapa anda pergi daripada sini. Saya dah tak sanggup nak jaga lagi. Nak bayar 40 kali ganda pun saya tak nak terima. Dia kata, jadi petang tu bawa lah. Bukan petang tu, selang sehari tu bawa anak dia datang, bawa lah dia bapak dia pergi. Bila hari nak bawa bapak dia pergi tu, yang inilah baru terbongkar semuanya. Anak dia kata sebenarnya bapak dia ni pernah adalah seorang pengamal ilmu kebatinan. Dan bapak dia memang selalu macam tu lah. Dia percaya apa yang Hamdan beritahu dan dia minta maaf terpaksa sorokkan cerita. Maksudnya rahsia tentang bapak dia ni sebab dia takut kalau Hamdan tak nak terima bapak dia. Dan selepas orang tua tu pergi, pakcik tu pergi, siapa nama? Atuk tu tadi pergi. Jadi dah tak ada lagi lah peristiwa pelik. Tapi dia kata sejak daripada tu dia sangat berhati-hati memilih orang yang akan duduk dengan dia. Cerita ni antara cerita yang stres abang baca. Abang sebab apa stres? Sebab dia hampir menyamai pengalaman abang sendiri sewaktu menyewa satu rumah dulu. Abang rasa abang pernah cerita dekat salah satu YouTube. Kalau tak silap The Segment ataupun Zaf Channel, salah satunya. Tapi taklah menganjur kepada cerita seram. Tapi abang punya cerita tak berapa nak seram lah. Cuma pengalamannya lebih kurang. Jadi bila kita dapat cerita yang lebih kurang dengan kita, ni kita akan rasa terlebih seram lah lepas tu kan. Mulalah rasa kecut perut. Okey, jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Encik Firdaus Kushairi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat isteri tercinta yang bernama Nur Syamimi Afirah, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 4 akan datang. Dan juga ucapan hari jadi buat anaknya iaitu Muhammad Firas Syaf, yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 4. Oh, ni sebelum raya ni abang rasa. Dengan ucapan selamat hari jadi buat isteriku tercinta dan anakku yang tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Encik Zul Yaakob. Dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat ayahnya, iaitu Encik Yaakob bin Muhammad Sari yang telah pun dijemput ilahi pada 28 hari bulan 3 yang lepas, jatuhnya pada hari nuzul Quran Jumaat, nuzul Quran pada petang Jumaat tu. Dan dia kata ayah dia adalah salah seorang penonton setia cerita-cerita abang. Bila abang dapat berita macam ni sedih sangat. Marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Pakcik Yaakob bin Muhammad Sari. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya dan menempatkannya di taman-taman syurga. Al-Fatihah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Pada yang nak beli sambal lara, dah
Masih lagi ada promosi beli 3 RM30. Cumanya perapan sate dah tinggal sikit sangat. Dan selepas ni harganya berubah. Abang ubah harganya sebab abang ubah packagingnya. Untuk nak raya ni siapa-siapa nak dapatkan sambal lara dan perapan sate nak buat stok. Sementara nak raya nanti kan masak ayam sambal dah boleh pakai sambal lara. Nak buat perapan sate tu, nak buat sate kan kita rayakan nak buat sate kan, nak buat perempah sendiri, takut-takut terlebih gula jadi keras. Jadi bolehlah beli abang punya, mana tahu boleh bagi pandangan nak mengimprovekannya. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Ahad nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan nak masuk Syawal.